jerai. Seterusnya saya menyebut Yang Berhormat Bentong. 10 minit. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Sejak COVID-19 melanda kita, fokus seluruh dunia termasuk negara kita adalah selamatkan nyawa dan ekonomi. Selalunya dalam situasi seperti ini, isu alam sekitar akan dipinggirkan. Oleh itu, ucapan saya pada hari ini hanya akan tertumpu pada isu alam sekitar. Satu isu yang telah saya lawan sejak kerajaan PN ke PH hingga kerajaan ini, satu isu yang rakyat tak akan lupa dan tak akan putus asa, iaitu Linus. 10 tahun lalu, 4 menteri, Leo Tung Lai, mantan Menteri Kesihatan, Mustafa Mohamad, mantan Menteri MITI, Maximus Ungguli, mantan Menteri MOSTI, dan Takrus Ukah, mantan Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar, dengan jelas mengatakan sebanyak 3 kali sisa Linus mesti dihantar balik ke Australia. Jika gagal, lesen Linus akan ditarik balik. 10 tahun yang lalu, 4 menteri yang sama juga menyatakan bahawa lokasi PDF, Permanent Disposal Facility, mesti dikenapasti dalam tempoh 10 bulan tarik-tarik TOL, Linus dikeluarkan. Jika gagal, lesen Linus akan ditarik balik. Jelas, all these are talk only. Pada 2018, syarat sama diulangi. Atomic Energy Licensing Board, AELB, sekali lagi meminta Linus mengenapasti lokasi PDF. Jika gagal, lesen tidak akan dilanjutkan. Bukit Kedam telah dicadangkan. Dr. Makitab Mohamad, seorang pakar kualiti air, terus memberi amaran bahawa ia merupakan kawasan tatahan air. Tetapi AELB went ahead and bulldozed through a 3 years license extension for Linus. Lepas itu, pasir masa 1 tahun untuk buat EIA. Setelah cadangan Bukit Kedam ditolak, kita diberitahu Linus kini dicadangkan kawasan 30 meter tali kilang mereka pula. This is total madness. How could we allow Linus to store millions of tons of radioactive waste on a low-lying coastal wetland in a developed industry park close to fishing community and resort, 2 kilometers away from the nearest residential area, and a 700,000 population within 25 kilometer radius dengan izin. Saya ingin mengingatkan AELB bahawa pada 15 Ogos 2018, kamu sendiri yang memberi amaran bahawa kawasan ini tidak sesuai sebab risiko banjir besar. I quote, pembinaan PDF Linus perlu disegerakan untuk meminimalkan risiko timbunan sisa radioaktif WLP yang kini terkumpul melebihi 580,000 tan di kemudahan penstoran sementara yang tertetap kepada ancaman bencana alam seperti banjir besar. That is what AELB said. Pada Julai tahun lepas, seorang menteri yang muda dan dinamik, lulusan Oxford, yang berhormat Rembau, Menteri MOSTI ketika itu, memberitahu Dewan Yang Mulia ini bahawa Linus mesti mula bina PDF mereka sebelum 2 Mac tahun ini. Kalau gagal, lesen akan ditarik balik. For 10 years, dengan izin. For 10 years, Linus has violated the same license condition. For 10 years, Linus has failed to find a solution to its radioactive waste. For 10 years, from one government to another, from one Menteri to another, all fail to see the seriousness of this problem. Saya mohon kepada Menteri Balu, please right the wrong.
gantung lesen liners sehingga syarat ini dipatuhi. There should be no more compromise. Enough is enough. Tuan Yang di-Pertua, isu kedua yang ingin saya bangkitkan adalah berkenaan anugerah Tuhan untuk semua, iaitu hutan kita. Pada tahun 1992, di Leo Summit, negara kita telah memberi komitmen untuk kekalkan 50% keluasan tanah negara diliputi hutan semula jadi. Untuk sepanjang 30 tahun sejak itu, pemimpin kita sering mengulangi komitmen ini di pentas dunia. Tapi di kawasan saya, di hutan simpan lentang, kawasan tatahan air terletak di tepi karak highway, sebelah kuarter pejabat hutan saja, betul-betul depan mata, pempalakan boleh berlaku. Tasik Chini yang telah diisytiharkan sebagai UNESCO Biosphere Reserve pun boleh dimusnahkan. Bentong meminta Menteri Tenaga dan Alam Asli menjelaskan apakah kriteria yang ditetapkan untuk membelanjakan kerajaan negeri di bawah program Ecological Fiscal Transfer EFT. Dan adakah program tersebut digunakan untuk memastikan pelindungan hutan, khasnya di negeri Pahang. Industri ekspor utama kita, terutamanya minyak sawit dan perabot, juga sering diserang oleh komuniti antarabangsa. Kita dituduh memusnahkan hutan dan alam sekitar. Dengan perkembangan teknologi hari ini, kita mempunyai alat dan kemampuan untuk kena pasti sempatan dan keadaan hutan kita. Kenapa kita tidak menggunakannya sebagai bukti untuk meyakinkan komuniti antarabangsa terhadap komitmen kita? Semasa Kerajaan Pakatan Harapan Pemerintah, mantan Menteri Industri Utama Yang Berhormat Seputih telah mencatangkan tasa untuk menghadkan kawasan tanaman sawit kepada 6.5 juta hektar menjelang 2023. Saya gembira kerana Menteri baru yang YB Ampang telah memberi respon positif terhadap cadangan ini. Tetapi cakap saja tidak berguna. Kita mesti mengambil langkah segera untuk melaksanakan tasa ini. Mengenai industri kayu kita, kayu dari Malaysia adalah world class, the best. It is a scarce resources. Why are we wholesaling our timber by the shiploads? Worse still, they are sold to our wood and furniture industry competitor outside. Untuk memastikan keutuhan industri kayu dan perabot, saya sarankan total ban on sawn timber export immediately. Tuan Yang di-Pertua, kebelakangan ini kita melihat insiden pencemaran sungai sering berlaku. Di kawasan saya Bentong, hampir semua sungai sudah jadi seperti teh tarik disebabkan aktiviti pembalakan, pelombongan, pasir, batu, timah, tak tahulah apa lagi. Dan pembangunan khasnya di kawasan curam seperti kawasan Kotong Jaya. Baru-baru ini juga EIA untuk sebuah kilang kertas telah diluluskan. Walaupun ia terletak di kawasan tatahan air yang membekalkan 2 juta liter air mendah setiap hari ke loji rawatan air Langat 2 di Selangor. Sekiranya situasi begini dibiarkan berterusan, negara kita pasti akan menghadapi krisis air pada satu hari nanti. Maka adalah amat penting kita mengambil langkah-langkah untuk memastikan security air negara kita dijamin. Pertama, KASA mesti memantapkan lagi pengurusan lembangan sungai serta menjaran analisis river basin yang komprehensif. Kedua, kita perlu waterkan
kawasan tahan air tanpa sebarang bentuk pembangunan bagi mengelak berlakunya pencemaran. Tuan Yang di-Pertua, melihat kepada bencana alam yang telah berlaku di Yan. Minta rumuskan, YB. Masih dah habis. Sikit ya, Baik. conclusion ya. Dan di Sabah baru-baru ini, kita tidak boleh lagi elak daripada memberi perhatian serius kepada isu perubahan iklim. More disaster will come and it will be more intense. Impak perubahan iklim akan merampas apa yang telah kita bina selama ini. Sama seperti pandemik COVID-19, semua akan terkesan tak kira kaya atau miskin. Yang Tuan Yang di-Pertua, sampai hari ini kita tak ada select committee untuk alam sekitar dan perubahan iklim. Ini menunjukkan how little we care for an issue that will greatly impact on the survival of humanity. Walaupun kita selalu dengar pemimpin kita kata betapa mereka cintakan tanah air, sayang anak cucu. Memang kita sudah lambat sikit, tapi ini masanya untuk kita sedar dan ambil tindakan yang serius dan tegas. We cannot go on business as usual. Sekian, terima kasih. Bentong mohon menyokong. Terima kasih. Yang berhormat Bentuk.